بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpeluang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Seperti tadi kita telah menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, dan insya-Allah tuan-tuan kita akan menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah berkenaan dengan peribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi ini tuan-tuan, kita insya-Allah kita akan habiskan bab yang berkenaan dengan lauk yang dimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama pagi ini ialah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata, ma kanat az-zira' wa ahabba lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakinahu kana la yajidu al-lahma illa ghibba wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha a'jalaha nudja. Kata Aisyah, sebenarnya bahagian kaki bukanlah yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda hanya makan daging sekali-sekala. Apabila dimasak, bahagian kaki yang lebih cepat matang, dan bahagian itu juga dihidangkan terlebih dahulu kepada baginda. Abdullah bin Ja'far berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna atyabal lahmi lahmuz zuhri. Abdullah bin Ja'far berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daging yang paling baik adalah daging di bahagian belakang. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ni'mal idamul khal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ummu Hani bercerita, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, indaka shay'? Faqultu la illa khubzun yabisun wa khal. Faqal, hati ma afqara baitun fihi udmin min udmin fihi khal. Ummu Hani bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku dan bertanya, adakah kamu memiliki sesuatu? Aku menjawab, aku tidak punya apa-apa kecuali roti kering dan cuka. Baginda berkata, berikanlah kepadaku. Sebuah rumah tidak dianggap kekurangan lauk selagi mana masih ada cuka di dalamnya. Abu Musa al-Asy'ari melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ath-thalid 'ala sa'il at-ta'ami. Rasulullah berkata, keutamaan Aisyah berbanding wanita-wanita lain adalah seperti keutamaan thalid berbanding makanan-makanan lain. Anas bin Malik melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ath-thalid 'ala sa'il at-ta'ami. Rasulullah berkata, keutamaan Aisyah ke atas seluruh kaum wanita adalah seperti keutamaan thalid ke atas seluruh makanan. Abu Hurairah melaporkan annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli thawrin aqid, thumma ra'ahu akala min katifi syatin, thumma shalla wa lam yatawadda'. Abu Hurairah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk selepas makan sepotong keju. Kemudian beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bahagian bahu kambing, lalu bersolat tanpa mengambil wuduk semula.
Anas bin Malik berkata, "Aulama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyah bitamrin wa sawiq." Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamu tetamu dengan kurma dan makanan yang diperbuat daripada tepung semasa majlis walimah pernikahan baginda dengan Safiyyah. Salma bercerita, faqala, ni hadis yang kitab ni dia ambil separuh, dia silap cetak tu. Qala faqamat fa'akhadhat min sha'irin fatahanathu thumma ja'alathu fi qidrin wa sabbat alayhi shay'an min zaitin wa daqqatil filfil والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا ما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. Baik Hasan bin Ali, Ibn Abbas, Ibn Ja'far datang mengunjungi Salma. Mereka berkata kepada Salma, "Tolong hidangkan kepada kami makanan kesukaan Rasulullah SAW yang baginda anggap baik dimakan." Salma berkata, "Wahai anak-anakku, kamu tidak mungkin menyukai makanan itu lagi sekarang." Seseorang daripada mereka membalas, "Buatkan saja kepada kami." Salma pun bangun lalu mengambil tepung gandum dan menumbuknya. Sesudah ditumbuk, gandum itu dimasukkan di dalam kuali dan dituangkan sedikit minyak zaitun, dicampurkan lada dan rempah ratus. Apabila siap, Salma menghidangkan makanan itu kepada mereka bertiga dan berkata, "Inilah makanan kesukaan Rasulullah SAW dan baginda anggap baik dimakan." Baik muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil separuh dulu. Bab yang kita baca pada pagi ni tuan-tuan ialah bab berkenaan dengan lauk ataupun lauk yang pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Dalam kuliah yang lalu kita telah baca beberapa hadis yang menyebut bahawa antara lauk ataupun makanan yang Nabi suka makan ialah kaki kambing. Ialah kaki kambing. Cuma dalam hadis Aisyah, iaitu hadis yang pertama yang kita baca pagi-pagi ni, Aisyah berkata bahawa bukanlah kaki kambing itu merupakan makanan yang Nabi suka, kata Aisyah. Tapi yang sebenarnya ialah kerana Nabi ni jarang makan daging. Apabila kambing itu dimasak, kata Aisyah, maka bahagian kakilah yang cepat masak. Bahagian kaki merupakan bahagian yang cepat masak. Oleh kerana itulah Nabi pergi ambil yang tu dulu. Kerana apa? Kerana yang itulah yang masak dahulu. Ini merupakan satu pandangan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ulama kata sebenarnya Aisyah ni tuan-tuan hendak menafikan ataupun hendak menyangkal tanggapan bahawa Nabi ni tuan-tuan baginda suka makanan seperti mana kita suka makan. Baginda suka makan seperti mana kita suka makan. Aisyah tak setuju dengan pandangan tadi. Walau disebabkan ada beberapa hadis yang kita baca sebelum ni bahawa Nabi ni suka makan kaki kambing, suka makan kambing. Jadi Aisyah kata bukan suka, sebab yang tu masak dulu. Yang tu masak dulu, Nabi ambil yang tu dulu. Tapi walaupun begitu tuan-tuan, ulama antaranya Ibn Hajar menyebut bahawa ini merupakan pandangan Aisyah sebenarnya. Tapi apa yang kita lihat daripada kehidupan Nabi dengan para sahabat, memang Nabi ni tuan-tuan memang suka kambing. Memang suka. Cumanya kalau kita nak meraihkan pandangan Aisyah ni, kita perlu ingat bahawa suka Nabi kepada kaki kambing ataupun kepada kambing ni tuan-tuan taklah seperti mana perkataan suka yang ada pada kita pada hari ini. Kalau kita kata kita suka nasi biryani tuan-tuan, maksudnya kita akan pergi cari nasi biryani tu, pergi ke kedai cari nasi biryani. Kalau seminggu tak makan nasi biryani tu rasa macam tak sedap, kan? Tak sedap hati macam mana hari ni tak minggu ni tak makan nasi biryani. Itu perkataan suka yang ada pada kita. Manakala perkataan suka yang para sahabat sebut Nabi suka kaki kambing, bukanlah bermaksud Nabi pergi cari
Bukanlah maksud kalau tak dapat tu rasa tak sedap hati. Tapi suka tu tuan-tuan, maksudnya ialah makanan, maksudnya kalau kita istilah kita ialah cenderung kepada benda tadi. Kalau lah banyak-banyak makanan depan tu, pergi ambil yang tu dulu. Cenderung itu tuan-tuan, perkataan yang sahabat kata suka. Cenderung macam kita tuan-tuan, ayam seekor depan tu kita pergi ambil, tiba-tiba dalam ayam seekor tu tiba-tiba kita pergi ambil pohon. Dalam majlis yang lain, kalau kita lihat kita pergi ambil pohon juga. Ni mesti suka pohon. Mesti suka pohon ayam. Maksudnya itu cenderung. Dan cenderung ni tuan-tuan bukanlah perkara yang aib. Kecenderungan itu bukanlah perkara yang aib. Kalau kita suka makan apa-apa, kita cenderung. Kalau ayam yang seekor ada kaki, ada pohon, ada dada semua sekali itu, ada sayap semua sekali itu, kita cenderung kepada. Ada orang dia suka makan kaki, ada orang dia suka makan dada. Kecenderungan itu tuan-tuan tak ada masalah. Tidak ada masalah cenderung. Yang jadi masalahnya tuan-tuan, ataupun yang menjadi perkara yang tak berapa elok ialah kita kecenderungan itu sampai ke peringkat kita pergi cari. Sampai ke peringkat kalau tak dapat tu tak puas hati. Macam tu ulama kata yang jadi masalahnya ialah apabila kita berusaha untuk cari dan apabila tak dapat tak puas hati. Yang itulah yang tak berapa elok. Yang tak berapa elok. Jadi Ibn Hajar sebut bahawa memang Nabi ni seperti mana tuan-tuan maklum bahawa Nabi ni tuan-tuan selain daripada hidup di dalam rumah, Nabi juga hidup di luar rumah. Di luar rumah ni tuan-tuan Nabi ada orang jemput pergi makan, ada orang jemput pergi kenduri. Jadi apabila Nabi pergi kenduri ni, Nabi bawa para sahabat. Ketika itulah para sahabat nampak, oh Nabi ni suka makan kaki punya. Macam itulah lebih kurang. Cuma dibawakan juga hadis Aisyah ni supaya kita nampak bahawa suka situ bukanlah seperti mana perkataan kita suka makan pada hari ni. Kita suka makan pada hari ni tuan-tuan, pergi cari tak dapat tu kita rasa macam tak puas hati. Baik, hadis yang seterusnya ialah daripada Abdullah bin Ja'far. Beliau menyebut bahawa Nabi bersabda antara daging yang paling baik ialah daging di belakang. Daging apa? Tapi nak bukan daging di belakang tu lah. Rupa-rupanya tuan-tuan yang kita duduk sebut-sebut tu Nabi sebut memang daging tu daging baik. Daging duduk yang letak di antara tulang-tulang belakang tu. Dan ini menunjukkan bahawa Nabi pernah makan. Walaupun perkataan Nabi kata daging yang paling baik ialah daging di atas belakang, ini menunjukkan bahawa Nabi pernah makan. Kalau tidak takkan Nabi sebut macam ni. Baik, hadis yang seterusnya daripada Aisyah dan daripada Ummu Hani bercerita berkenaan dengan cuka yang pernah kita sebut sebelum ni. Hadis yang pertama bahawa Nabi pernah sebut antara makanan yang baik ialah cuka. Dan kita pernah sebut juga, saya pernah sebut juga bahawa maksud yang dimaksudkan oleh Nabi ni tuan-tuan ialah berdasarkan kepada keadaan rumah Nabi pada waktu tersebut, iaitu tak ada lauk lain. Tidak ada lauk lain. Dan apabila Nabi minta, keluarga Nabi kata yang adanya cuka sahaja. Lalu Nabi kata eloklah tu cuka tu, eloklah cuka. Dan dalam hadis Ummu Hani lebih jelas lagi. Nabi kata tidak akan miskin sebuah rumah yang ada cuka. Tidak dianggap miskin sebuah rumah yang ada cuka. Dan cuka ni tuan-tuan bukan cuka macam rumah kita, tak. Cuka dia ni cuka kurma tu. Cuka kurma tu tuan-tuan yang Arab tu dia makan sebagai kuah, sebagai macam tempat kita tuan-tuan kicap lah. Kicap lah. Cuma apa yang menariknya ialah bagaimanakah Nabi SAW mengeluarkan satu perkataan yang menggambarkan suasana rumah pada waktu tersebut, rumah Nabi pada waktu tersebut. Seolah-olahnya tuan-tuan, walaupun macam mana pun teruk rumah kita, walaupun macam mana pun miskin rumah kita, tapi selagi mana ada makanan tuan-tuan, itu merupakan perkara yang patut kita bersyukur. Tak boleh kita akan maksudnya tuan-tuan tak dianggap miskin sebuah rumah yang ada makanan di rumah dia, walaupun kicap. Rumah Nabi tuan cuka. Nabi kata tak miskin sebuah rumah yang ada cuka. Bahasa kita tuan-tuan, takkan miskin sebuah rumah yang ada kicap. Boleh makan kicap tu tuan-tuan dah memang patut bersyukur dah. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah mulut manis Nabi ni.
Nabi ni tuan-tuan merupakan manusia yang apabila bercakap merupakan ada, kalau bahasa kita tuan-tuan, mulut manis lah, menyebabkan ahli keluarga tu tuan-tuan akan rasa senang. Kalau kita ketua keluarga pun dah komen yang ni tak sedap, yang ni tak cukup, apatah lagi dengan orang di dapur, lagilah gelisah. Oleh kerana itulah dalam satu hadis, dalam satu riwayat daripada sahabat menyebut bahawa Nabi ni tuan-tuan ma'aba ta'aman qat, Nabi tak pernah mencela makanan. Dan apabila Nabi tak mahu makan, Nabi tinggal. Ulama antara Imam Nawawi sebut, maksudnya ialah Nabi tak pernah kata yang ini manis lah, tak cukup garam lah, yang ni tawar lah. Itu maksudnya. Nabi tak pernah cela makanan. Nabi tak pernah komen yang ini makanan ni tak sedap lah, garam tak cukup lah, masak lebih masuk lah, hangit lah, tak masak lah. Nabi tak pernah komen makanan. Apa yang Nabi buat ialah, kalau Nabi tak suka, Nabi tak makan. Kita ni tuan-tuan dalam hidup tu, utama keluarga, hatta pergi ke kedai tuan-tuan, kan komen kan, yang ni Allah tak sedap lah, nyesal aku mari bayar dia. Maksudnya tuan-tuan, mulut kita tu tak pernah kita rasa bersyukur dengan apa yang ada. Hatta di rumah kita sendiri, yang isteri kita masak, yang anak kita masak, kita kata tawar lah, nasi goreng pula, hari ni mana nasi goreng dah. Maksudnya itu perangai kita. Perangai kita tuan-tuan, perangai yang tak berapa manis tu mulut kita tu. Walaupun mungkinlah hati tu baik, hati tu mungkin baik, tapi mulut tuan-tuan tak berapa jaga sangat. Nabi tuan-tuan tak ma'abat ta'am qat, tak pernah Nabi komen makanan. Dan apabila Nabi tak makan, Nabi tak suka kan, Nabi tak makan. Itu sahaja yang Nabi buat. Itu juga dengan masalah apa yang berada di dapur. Apa yang ada di dapur tuan-tuan, walaupun macam mana pun, itu satu perkara, satu nikmat yang patut kita bersyukur, dan tak boleh kita komen lebih-lebih lah, sebagai contoh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, hadis yang seterusnya ialah daripada Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik, bahawa Nabi pernah puji Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi puji Aisyah, Nabi kata Aisyah ni, kedudukan Aisyah dengan orang perempuan lain ni seperti mana sabit, seperti mana kedudukan sejenis makanan yang namanya sarid terhadap makanan yang lain. Ini tuan-tuan, satu perumpamaan yang agak menarik yang Nabi letak kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi ni tuan-tuan mengambil contoh yang mudah yang ada dalam yang berada depan kita. Kalau kita tuan-tuan, apa makanan yang paling sedap sekali yang kita minat, yang paling mewah, yang paling sedap lah, nasi arak lah, kita tahu nasi arak lah kan. Nasi arak kan RM10 sepinggan kan, nasi lain RM5. Maksudnya tuan-tuan, kita puji isteri kita tu, maksudnya isteri kita tu banding dengan perempuan lain di luar tu macam nasi arak dengan roti canai. Maksud macam itulah. Bahasa yang Nabi guna tuan-tuan merupakan bahasa yang mudah, tapi ia menggambarkan satu pergaulan yang menarik di antara Nabi sebagai suami dan Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi ni tuan-tuan selalu kerap kali memuji isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan banyak baca artikel ataupun tulisan berkenaan dengan hubungan suami isteri, antara perkara yang dianjurkan ialah selalu kita puji isteri kita. Kita puji cantik ke, puji pandai masak ke, kita puji selalu. Itu boleh mendekatkan hubungan di antara suami dan isteri itu. Selalunya orang lelaki ni tuan-tuan, dia berat mulut sikit kan. Orang lelaki ni dia berat mulut sikit. Sebab itulah orang kata orang lelaki ni sebelum kahwin je romantiknya sebelum kahwin. Lepas kahwin tuan-tuan berat mulut, nak bercakap bersusah kan. Manakala orang perempuan ni sebelum kahwin dia tu banyak kurang cakap. Sebelum kahwin dia kurang bercakap. Lepas kahwin tuan-tuan tak berhenti mulut dia. Tapi tuan-tuan, apa yang perlu kita raikan ataupun kita perlu ambil contoh daripada hadis ni ialah pujian yang pernah Nabi buat sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan orang perempuan ni memang dia dia sangat suka apabila suami dia puji dia, dan dia tak suka suami dia puji perempuan lain daripada dia. Itu normal lah. Cuma apa yang disebut di sini ialah pujian Nabi kepada Aisyah dengan menggunakan sarid, sejenis makanan, menunjukkan bahawa ada makanan yang pernah Nabi makan, iaitu as-sarid, yang juga makanan yang ada pada waktu tersebut. Dan dalam kitab ni disebut bahawa sarid ni tuan-tuan ialah roti yang dicampur dengan gulai daging. Roti yang gulai daging, dan ia merupakan makanan kesukaan Arab. Dan gulai daging ni tuan-tuan
Bukan maksudnya kari tu, bukan kita sebut gulai tu mesti ada kari, tak. Gulai daging ni maksudnya daging itu tuan-tuan direbus, dimasak, ada kuah. Ada kuah maksudnya. Selalunya direbus maksud panggilnya. Baik, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anha menyebut bahawa dia pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk kerana makan sepotong keju. Kemudian pada waktu yang lain dia pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bahu kambing, kemudian bagi dia tak berwuduk. Dalam hadis ni tuan-tuan menunjukkan bahawa ada dua perkara yang Nabi makan, iaitu keju. Tuan-tuan sedia maklum kalau negara Arab ni memang susu itu memang mereka eksploitasi sepenuhnya, buat keju, buat macam-macam, buat yogurt. Itu memang satu budaya orang Arab. Dan Nabi pernah makan keju dan Nabi pernah makan bahu kambing. Hadis daripada Anas bin Malik menyebut bahawa Nabi SAW pernah buat walimah, buat kenduri kahwin, yang mana makanan kenduri tersebut ialah buah tamar dan juga sawit. Buah tamar dan sawit. Sawit ni tuan-tuan tepung yang saya pernah sebut adunan gandum tu adunan gandum yang direbus, yang dibakar, dia minum macam bubur lah, bubur gandum. Bahasa mudah kita tuan-tuan, bubur gandum lah. Bubur gandum. Maksudnya ialah Nabi pernah buat walimah kenduri kahwin yang mana makanannya ialah buah tamar dan bubur gandum. Cukup ringkas, cukup mudah. Tempat kita tuan-tuan, kalau kahwin, kalau tak ada 10,000, 20,000 tuan-tuan untuk makan, maksudnya tak jadikan ni kahwin lah. Tempat kita punya style, punya budaya. Tapi kalau kita lihat apa yang Nabi buat, apa yang pentingnya ialah buat walimah saja. Buat kenduri saja. Apa yang nak hidang kepada orang tu pulanglah. Bahkan ada satu riwayat sebut bahawa apa yang berlaku sebenarnya, yang Nabi sedia benda ni, yang para sahabat tu bawa potluck. Mereka bawa makanan sikit seorang, pergi makan dalam kenduri kahwin Nabi SAW dengan Safiyah. Itu merupakan satu perkara yang perlu kita ambil beratlah. Janganlah terlalu obses sangat nak buat satu kenduri yang grand, yang besar, sampai akhirnya kita berhutang dengan bank dan seumpama dengannya. Kerana tujuan sebenarnya ialah kita nak memaklumkan kepada orang bahawa kita dah kahwin ataupun anak kita dah kahwin. Itulah yang sepatutnya. Dan tempat kita ni tuan-tuan, untuk kenduri kahwin dia sampai kat berhutang. Kalau orang kaya ataupun orang macam kita berhutang tak ada masalah. Tapi orang miskin ni tuan-tuan, kesianlah. Kerana nak turut orang ramai, terpaksa buat kenduri yang di luar daripada kemampuan dia. Baik, hadis daripada Salman ni tuan-tuan merupakan salah seorang daripada sahabiah perempuan yang pernah orang kata pernah masaklah untuk Nabi, pernah masak sesuatu untuk Nabi. Jadi apabila Nabi meninggal, ada beberapa sahabat yang dianggap sebagai sahabat yang kecil, sirarus sahabat, iaitu sahabat-sahabat yang mereka sempat dengan Nabi, tapi waktu yang mereka sempat tuan-tuan, mereka masih kecil, macam cucu Nabi Hasan bin Ali. Mereka sempat dengan Nabi, tapi waktu tersebut mereka kecil lagi. Apabila Nabi dah meninggal dan mereka pun dah meningkat dewasa, jadi mereka teringin nak tahu apa yang Nabi makan ketika mana Nabi hidup. Mereka teringin nak tahu apa yang Nabi makan ketika mana Nabi hidup. Jadi apa yang mereka buat ialah, ada 3 orang sahabat ni, namanya Hasan bin Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ja'far. 3 orang sahabat ni tuan-tuan sempat dengan Nabi, tapi mereka kecil. Akhir sekali bila mereka besar, mereka dewasa, mereka pergi cari tukang masak Nabi, pergi cari Salma yang pernah memasak untuk Nabi SAW. Dan mereka beritahu kepada Salma, wahai makcik, tolong buat satu hidangan yang pernah kamu masak untuk Nabi SAW, yang Nabi suka makan. Mereka beritahu kepada Salma tadi. Kenapa? Mereka nak tahu apa yang Nabi pernah makan. Macam kita tuan-tuan, kita duduk ni tuan-tuan, bab kita hari ni, apa yang pernah Nabi makan. Jadi Salma kata, wahai anak, dia sebutlah, wahai anak-anakku,
Makanan tu kalau aku buat sekarang, kamu tak lalu nak makan. Kalau aku buat, kamu tak lalu nak makan. Kenapa tuan-tuan? Kerana saya pernah sebut bahawa makanan yang ada pada zaman Nabi ni tuan-tuan telah berubah dengan dahsyat sekali apabila tibanya zaman sahabat, zaman pemerintahan sahabat. Kerana saya pernah sebut bahawa apabila pemerintahan sahabat, maka berlaku pertembungan budaya apabila tentera Islam ni tuan-tuan, mereka pergi jauh, pergi sampai ke Iraq, pergi sampai ke, bahkan ada disebut ada sampai ke China pada waktu tersebut. Zaman Umar dan zaman Uthman tuan-tuan, ada yang telah sampai ke China. Jadi makanan tu tuan-tuan dah berubah. Makanan yang biasa orang Arab tadi tuan-tuan dah berubah. Ada makanan-makanan luar. Macam kita tuan-tuan ada roti canai. Roti canai tu tak rasanya bukan kita kot. Roti canai, nasi biryani. Yang kita je mungkin apa? Mungkin nasi goreng, nasi lemak yang kita kot. Yang lain tuan-tuan daripada orang luar. Jadi apabila masuk banyaknya makanan daripada luar, jadi makanan-makanan yang asal tu tuan-tuan dah tak jadi kegemaran lah. Macam kita tuan-tuan, kita gemar ke tak nasi biryani, nasi arak, nasi lemak biasa tu dah tak berapa selera sangat kan. Itulah juga dengan sama sahabat, dah berubah cara makanan. Apabila sahabat ni tuan-tuan nak minta daripada Salman buat makanan yang pernah Nabi makan, beliau bimbang, takut buat tu mereka tak selera nak makan. Kenapa? Kerana makanan tu dah terlalu berbeza dan bahkan tuan-tuan terlalu simple. Tapi mereka sebut buat saja. Kami nak makan, nak tahu juga, nak makan juga. Akhir sekali Salman pun buat. Makanannya tuan-tuan ialah gandum. Yang Salman buat ialah gandum, letak dalam kuali, letak air, letak minyak, letak fil lada, dan letak rempah ratus. Rebus macam tu. Rebus gandum lah macam kita tuan-tuan jepuk lah kot kan? Macam tu lah kot. Buat macam tu je. Cuma dia tak goreng je. Jemput kita tuan-tuan tak goreng, dia gembus. Jemput yang kita buat tu dia tak goreng. Dia campur air, letak lada sikit, letak rempah tu sikit, dia rebus, masak, makan. Itu makanan yang Nabi suka. Nabi makan ketika mana Nabi hidup. Simple dan cukup ringkas. Baik. Dah habiskan juga. Ada dua lain lagi. Jabir bin Abdullah berkata, atana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fazabahna lahu syatan faqala ka'annahu alimu anna nuhibbul lahm. Jabir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami, lalu kami menyembelih seekor kambing untuk baginda. Rasulullah berkata, keluarga ini seolah-olah tahu kami menyukai daging. Jabir bin Abdullah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu fadakhala ala imra'atin min al-ansari fadhahbahat lahu shat فأكل منها وأتته بكناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشام فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. Kata Jabir, Rasulullah keluar daripada rumahnya, aku menemani baginda. Rasulullah mengunjungi seorang wanita Ansar. Wanita itu menyembelih seekor kambing, lalu baginda memakannya. Wanita itu juga menghidangkan sepiring kurma kepada baginda dan baginda memakannya. Selepas itu baginda mengambil wuduk untuk mendirikan solat zuhur. Baginda pergi sesudah bersolat. Wanita itu membawa sisa daging kepada Rasulullah SAW dan baginda memakannya. Kemudian baginda mendirikan solat asar tanpa mengambil wuduk semula. Ummu Munzir berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ali wa lana dawalim mu'allaqa. Qalat faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul wa Ali ma'ahu ya'kul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali, "Mah ya Ali, fa innaka naqih." Faqalat fajalasa Ali wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kul. Qalat faja'altu lahu silqan wa sha'ira. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. Rasulullah datang ke rumahku bersama Ali. Kami memiliki beberapa takai kurma yang kami gantung. Rasulullah dan Ali memakan kurma itu. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada Ali, berhenti wahai Ali.
kamu baru saja sembuh daripada sakit. Ali pun duduk manakala Rasulullah SAW meneruskan makan. Lalu aku menghidangkan lobak dan gandum untuk mereka. Rasulullah berkata kepada Ali, inilah yang sepatutnya kamu makan, sebab makanan ini lebih baik untuk kamu. Aisyah berkata, kana Nabi SAW ya'tini fayaqul a'indaka ghada, fa'aqulu la, fayaqul inni sha'im. Qalat fa'atani yawman faqultu ya Rasulullah innahu uhdiyat lana hadiyah. Qal wa ma hiya? Qultu hais. Qal ama inni qad asbahtu sha'ima. Qalat thumma akal. Rasulullah, kata Aisyah, Rasulullah datang dan bertanya kepadaku, adakah kamu mempunyai makanan? Aku menjawab tidak. Lalu baginda berkata, jika begitu aku berpuasa. Pada hari yang lain Rasulullah datang dan aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, ada hadiah untuk kita. Baginda bertanya, apakah hadiah itu? Aku menjawab, kurma yang dicampur mentega dan tepung. Rasulullah berkata, aku sebenarnya sudah berpuasa sejak pagi tadi. Lalu baginda memakan pemberian itu. Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubz asy-sya'ir fa wada'a 'alayha tamratan wa qala hadhihi idamatu hadhihi wa akal. Yusuf berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sepotong roti gandum lalu meletakkan kurma di atasnya dan berkata, ini kurma adalah lauk bagi ini. Ini lauk bagi ini. Maksudnya roti itu lauk bagi kurma itu lauk kepada roti. Kemudian baginda memakannya. Anas bin Malik berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibu thuflu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai as-thufl. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang terakhir yang kita akan baca sebentar lagi. Yang pertama ialah yang berkenaan dengan Jabir bin Abdullah, di mana dia jemput Nabi SAW. Dia jemput Nabi SAW makan kambing. Dia sembelih kambing, dia jemput Nabi SAW untuk makan. Cuma apa yang menariknya ialah apabila Nabi sampai ke rumah Jabir, Nabi kata seolah-olah mereka ni tahu bahawa kami ni suka makan kambing ataupun kami suka makan daging. Ulama kata apa yang Nabi sebut ni, Nabi sebut depan tuan rumah. Tuan rumah hidang daging kambing. Kemudian Nabi datang dan Nabi kata macam tahu je kami suka. Macam itulah. Macam tahu je kami suka makan daging. Apa yang Nabi sebut ni tuan-tuan, ulama kata sebagai satu cara Nabi untuk mengambil hati tuan rumah. Bahawa kita ni tuan-tuan, apabila kita pergi bertandang rumah orang, pergi rumah orang, maka di antara adat kita tuan-tuan ialah kita kena puji tuan rumah. Kita kena ambil hati dia. Apabila benda yang dia buat tuan-tuan, kita puji. Dia buat makanan, kita kata sedap. Maksudnya tuan-tuan, kita pujilah, kita kata rumah ni cantik ke, kita puji. Itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Apabila Jabir menghidangkan daging, Nabi kata macam tahu je kami suka makan daging. Macam itulah. Itu cara muamalah yang Nabi buat dengan para sahabat. Dan patut kita tiru. Janganlah mentang-mentang kita masuk rumah tuan-tuan terus pergi buang, tak ada lah puji, tak ada lah ambil hati tuan rumah. Itu tak berapa elok lah, tak berapa elok. Dan hadis yang seterusnya juga daripada Jabir menyebut bahawa ada seorang perempuan, Nabi pergi ke rumah seorang perempuan dan dia sembelih kambing. Dalam hadis ni tuan-tuan, yang sembelih kambingnya ialah perempuan. Dia pergi ke rumah perempuan tadi dan dia sembelih kambing. Oleh kerana itulah ulama kata perempuan ni boleh sembelih, sah dia sembelih binatang. Cuma orang tak buat kan, orang tak buat. Mungkin tak tahulah sebab mungkin susah lah kot. Tapi dari sudut hukumnya orang perempuan boleh sembelih sendiri. Dia boleh sembelih sendiri. Dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi pergi ke rumah orang Ansar dan perempuan tadi dia sembelih seekor kambing untuk Nabi. Dia punya ihtiram, dia punya penghormatan kepada Nabi. Nabi pergi dengan dua orang, Nabi dengan Jabir,
tapi dia boleh sembelih seekor kambing untuk Nabi, dan dia beri pula kurma. Nabi pun makan, tapi tak habis seekor kambing, tak mungkin tak habis lah. Lepas pada tak habis tuan-tuan, kebetulan Zuhur Nabi makan, solat Zuhur, Nabi pun balik. Perempuan tadi tuan-tuan, kambing dia sebelah untuk Nabi tu, dia bawa yang baki yang Nabi tak makan lagi tu, pergi bagi ke Nabi di rumah Nabi. Itu satu penghormatan yang diberikan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Dan ini menggambarkan satu perkataan yang pernah disebut oleh, yang pernah saya dengar daripada ulama, bahawa benda-benda yang kita niatkan untuk sesuatu, tak berapa eloklah kita ambil. Kalau kita niatkan sesuatu tuan-tuan, untuk sebagai contohlah, kita pergi ke kedai, kita nak beri sedekah lah, sebagai contoh nak beri sedekah. Kita niat dah nak beri sedekah dia RM50. Macam mana kita nak beri sedekah RM50? Tiba-tiba tuan-tuan pergi kepada tuan si fulan tadi, kita pun beri. Ni banyak sangat, ni ambillah 10. Dia buat bagi 10. Tuan-tuan, tak berapa, ada ulama kata tak berapa eloklah kita ambil. Sebab kita dah niat awal lagi, kita nak beri 10, nak beri 50. Maksudnya tuan-tuan, apa jua kebaikan yang pernah kita niatkan, kita nak beri bentuk macam mana, banyak mana, maka biarlah sampai seperti mana apa yang kita niat. Kalau tuan-tuan dapat, sebagai contohlah, kita beri dia 50, tiba-tiba dia kata tak banyak sangat, tak boleh ni, saya tak sanggup nak ambil. Tuan-tuan ambil 10 tuan-tuan, beri kepada orang lain. Maksudnya tuan-tuan, benda yang kita niat tu biar keluar dengan sepenuhnya. Itu yang disebut tak wajib tuan-tuan, tapi orang kata sentimen orang yang nak buat kebaikan tu macam tu. Perasaan orang yang nak buat kebaikan tu macam tu. Mungkinlah kerana itulah tuan-tuan, perempuan tadi yang dia telah korbankan seekor kambing untuk Nabi dan sahabat Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi makan tak habis, dia pun mungkinlah tuan-tuan, dia rasa tak sedap lah kot, dia telah sembelih seekor kambing untuk Nabi. Akhir sekali tuan-tuan, apa yang baki itu dia bawa pergi ke rumah Nabi SAW. Itulah cara hidup sahabat dengan Nabi SAW. Baik. Daripada hadis Ummu Muzir, dia cerita bahawa Nabi pernah berjalan, pernah datang rumah dia bersama Ali. Dan orang Arab ni tuan-tuan, mereka gantung kurma, mereka ambil kurma yang tak masak, mereka gantung peratlah, kita supaya masak, gantung yang itu supaya masak. Jadi dia pun kata, dia sebutlah kepada Nabi, pergi ambillah kurma yang digantung tadi. Nabi pun dengan Ali pun pergilah ke kurma yang digantung tadi, ambil situ makan, ambil yang digantung makan. Cumanya apa yang berlaku ialah Nabi sebut kepada Ali, wahai Ali, duduk. Kurma ni tak elok untuk kamu, kerana kamu baru lepas sembuh daripada penyakit. Perkataan yang disebut oleh Ummu Muzir bahawa Nabi duduk, Ali duduk, menunjukkan bahawa mereka makan berdiri. Faham tak? Apabila Nabi sebut Ali, jangan makan, kamu baru sembuh daripada penyakit, Ali pun duduk tu tuan-tuan, menunjukkan bahawa mereka makan berdiri. Dan kalau kita lihat suasana tuan-tuan, memang suasananya makan berdiri. Sebabnya buah kurma tu tuan-tuan, dengan ganti-ganti tu digantung di atas tu, supaya masuk digantung macam tu. Jadi dia makan berdiri. Oleh kerana itulah ulama sebut bahawa makan berdiri ni tuan-tuan, dia bukanlah sampai kat makruh. Dia ada banyak peringkat. Dia peringkatnya ialah khilaful aula. Tak elok, dia kata. Bahasa kita tuan-tuan, tak elok. Yang sampai peringkat makruh ni tuan-tuan ialah makan tidur. Makan berdiri ni khilaful aula. Maksudnya tak manis dipandang, tak elok dibuat. Dalam erti kata lain, apabila ada keadaan yang memerlukan untuk kita makan berdiri, maka kita boleh makan berdiri. Macam itulah umpamanya. Macam seperti juga dengan tak ada kursi lah. Tak ada kursi kan tuan. Ataupun pergi naik train, tak ada kursi nak duduk. Tangan pegang sandwich nak pergi kerja, makanlah berdiri pun. Takkan nak duduk atas lantai tu. Itu berdasar gantung kepada suasana. Dan apabila selepas daripada tu,
Kemudian perempuan tadi dia pun bawa dah satu makanan lain yang namanya gandum dan lobak, dia bawa kepada Ali. Maka Rasulullah berkata, wahai Ali, yang inilah yang perlu kamu makan. Ini menunjukkan bahawa zaman Nabi ni tuan-tuan dah ada satu ilmu perubatan lah, kita kata. Ada makanan yang sesuai untuk orang yang sakit, ada makanan yang tak sesuai untuk orang yang sakit, ada makanan yang sesuai untuk orang yang baru sembuh daripada penyakit dan seumpamanya. Dan ini menunjukkan bahawa kurma ni tuan-tuan tak sesuai untuk semua keadaan lah. Kurma ni tapi tak tahu sakit apa. Dalam ni tuan-tuan tak sebut Ali sakit apa. Cumanya ini bergantung kepada ilmu perubatan lah. Baik, hadis yang tiga terakhir ialah daripada Aisyah, di mana Aisyah sebut bahawa Nabi pernah masuk ke rumah dan Nabi kata, ada tak makanan hari ni? Macam kita pergi ke rumah kita tuan-tuan, tanya isteri kita, ada apa hari ni nak makan? Hari ni nak makan apa? Aisyah kata tak ada apa. Tak ada apa. Di dapur tak ada apa nak makan. Lalu Nabi kata, kalau macam tak puasa lah. Tengok bagaimana Nabi interaksi dengan keluarga. Tak ada apa tuan-tuan, puasa. Tak perlulah kita marah kepada orang rumah, kenapa tak ada apa, tak perlu macam tu. Nabi masuk, Aisyah kata tak ada apa di rumah. Lauk apa pun tak ada. Dia kata, kalau macam tu aku puasa lah. Mudah sekali. Dan Aisyah kata pada satu hari pernah Nabi masuk ke rumah dan kebetulan pada waktu tersebut ada makanan di rumah. Aisyah berkatalah kepada Nabi, wahai Rasulullah, hari ni ada orang beri hadiah, ada orang beri makanan, ada jiran ke bagi makanan. Nabi kata, aku hari ni sebenarnya dah puasa dah. Tapi akhir sekali Aisyah kata Nabi makan juga. Ini merupakan dalil kepada kita mazhab Syafi'i bahawa mazhab kita tuan-tuan, yang pertama sekali ialah mazhab kita untuk benda puasa sunat, kita boleh niat puasa sunat pada waktu pagi. Dah selesai dah subuh. Lepas subuh tuan-tuan, masih lagi ada ruang untuk kita niat untuk puasa. Ni dalil dia. Bahawa Nabi ni tuan-tuan, pagi lagi barulah Nabi niat puasa kerana tidak ada makanan. Mazhab lain tak boleh. Mazhab lain tuan-tuan, puasa apa pun sunat ke wajib ke, kena niat malam tu. Malam tu dah kena niat. Pagi tu tuan-tuan, kalau tak niat tak boleh puasa. Ini dalil kepada mazhab kita. Cuma mazhab kita sebut bahawa niat puasa tu kenalah sebelum daripada tengah hari. Sebelum tengah hari. Jangan pula petang baru niat puasa hari ni. Tak boleh. Kena sebelum tengah hari. Yang kedua ialah puasa sunat. Puasa sunat kita tuan-tuan, kita boleh batalkan ataupun kita boleh buka bila-bila masa saja. Mazhab Maliki tak boleh. Mazhab Maliki tuan-tuan, siapa-siapa yang puasa sunat, dia puasa sunat, tapi dia wajib habiskan puasa dia. Kalau dia batal tuan-tuan, dia kena ganti. Itu mazhab Maliki. Dia berdalilkan kepada ayat Quran lah, fala tubtilu a'malakum. Cuma mazhab kita, mazhab Syafi'i, orang yang puasa sunat, dia boleh batalkan bila-bila masa. Dan dalam konteks ni tuan-tuan, Nabi batalkan puasa kerana ada makanan. Kerana isteri Nabi kata ada makanan, jemput makan, Nabi batalkan. Kita pun tuan-tuan, kalau puasa sunat orang jemput makan dan seumpama dengannya, mungkinlah kita boleh ambil inisiatif bukalah puasa untuk meraihkan keluarga, meraihkan jemputan dan seumpama dengannya. Hadis daripada Yusuf menyebut bahawa dia pernah melihat Nabi ambil roti dan Nabi letak buah tamar atas roti, buah kurma atas roti. Dan Nabi kata, yang ni untuk ni. Buah kurma ni untuk roti ni. Ulama kata seolah-olahnya tuan-tuan, tak mengapa kita ni sebagai manusia ni, kita susun kita punya makanan lah, yang ni nak makan dengan apa hari ni. Kan kita ada kan, orang kata, setengah orang tuan-tuan nak boleh dimakan ni, dia kata yang ni tak masuklah dengan lauk ni. Macam itulah macamnya. Dia susun makanan tu tak mengapa. Dan ia tidak menafikan zuhud yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan. Hadis yang terakhir ialah Anas bin Malik menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan as-suflu. Suflu ni tuan-tuan ialah saki baki makanan. Kalau bahasa kita tuan-tuan, kerok lah. Nabi suka makan saki baki makanan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi tak terlalu berkira dalam makan makanan. Apa yang ada Nabi makan. Ada kambing, Nabi makan kambing.
Yang ada baki makanan Nabi makan yang baki. Ada kurma Nabi makan kurma. Ada kurma, ada cuka Nabi makan cuka. Ini secara kesimpulannya menunjukkan bahawa Nabi dalam lauk pauk baginda, Nabi ni tuan-tuan tak berkira mana. Apa yang ada itulah Nabi makan. Bahkan sikap ini bukan sekadar dalam apa yang Nabi makan, bahkan apa yang para sahabat beri kepada Nabi SAW. Kita pernah sebut sebelum ni bahawa ada seorang tukang jahit yang datang jumpa Nabi, jemput Nabi makan rumah dia. Nabi tak kisah, Nabi pergi juga walaupun yang dihidangkan cumalah kurma sahaja. Nabi tak kisah dengan semua tu. Kerana itulah secara keseluruhannya hidup Nabi SAW yang penuh dengan yang penuh dengan mudah, tawaduk dan seumpamanya. Dan itu boleh, apabila kita baca bab ini tuan-tuan, sepatutnya kita mengambil pengajaran bahawa dalam hidup kita ni, dalam kita berurusan dengan makanan, macam itulah cara kita. Janganlah kita terlalu sangat berkira dengan makan. Nak makan apa ni tuan-tuan, jangan berkira. Yang penting ada makanan. Janganlah kita terlalu, ada setengah orang tuan-tuan sampai bergaduh laki bini kerana makanan. Saya pernah baca dalam akhbar di Pakistan, ceritanya tuan-tuan sampai peringkat bunuh ayah ni tuan-tuan, sampai peringkat tak tahulah, mungkin tersilap kot, sampai peringkat anak perempuan dia mati, dipukul oleh ayah dia kerana anak dia tuan-tuan masak roti tak bulat. Tak bayarkan tuan-tuan, masak roti kan dibulatkan, roti orang Arab, roti orang apa, dia bulat. Dia masak roti tuan-tuan tak jadi bulat, dia berpukul anak dia yang masak. Beritanya tuan-tuan, anak tu meninggal. Ini satu perkara yang jauh sekali dengan cara Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ni tuan-tuan tak pernah komen makanan, apa yang ada Nabi makan, tak ada Nabi puasa, tak pernah, bukan sekadar nak pukul orang tuan-tuan. Nak kata nak nasi ni masin pun, nasi goreng ni masin pun tuan-tuan, Nabi tak pernah sebut. Itu perkara yang sepatutnya kita raikan dalam hidup kita. Kerana hidup kita ni tuan-tuan bukan pasal makan, bukan semata-mata kerana makanan. Walaupun kita ada duit, walaupun kita ada wang, walaupun kita ada segala-galanya, maka kita masih lagi perlu ingat bahawa hidup kita ni tuan-tuan bukanlah sekadar untuk makan. Itulah apa yang boleh saya kongsikan pada pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله.